Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Um, Selamat pagi semua. Diharapkan semua berada dalam keadaan baik dan sihat sahaja ya. Okey. Uh, untuk minggu lepas, kita dah belajar mengenai dalam bab 2 mengenai sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi, iaitu kita fokus kepada unit 2.2 kegiatan ekonomi. Minggu lepas kita belajar kegiatan ekonomi pertanian. Jadi sebelum kita teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu sebuah gambar. Okey, apa gambar yang kamu nampak dekat sini? Gambar dekat sini ialah situasi di sebuah pasar. Tak kisahlah pasar tani ke, pasar malam ke. Okey. Dalam gambar ni, peniaga dan menunjukkan antara peniaga dan pembeli. Mereka sedang melakukan aktiviti berjual beli. Okey. Pembelajaran kita hari ini ialah mengenai 2.2 kegiatan ekonomi, iaitu cikgu hanya akan fokuskan kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut mengenai pembelajaran kita, cikgu nak cerita sedikit mengenai kegiatan perdagangan ini secara ringkas. Okey, apa itu perdagangan? Perdagangan adalah merupakan ekonomi yang penting dalam kerajaan alam Melayu. Ianya menjadi tarikan kepada pedagang-pedagang daripada luar. Hal ini kerana kedudukan alam Melayu terletak di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Bukan itu sahaja, ianya juga mempunyai kemudahan pelabuhan yang membolehkan kerajaan alam Melayu semakin berkembang maju. Malah, pelabuhan tersebut juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan untuk jual beli. Okey. Sama juga dalam kegiatan perdagangan ini terdapat 7 kerajaan alam Melayu yang terlibat, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Angkor, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua dan yang terakhir ialah Kerajaan Gangganagara. Okey, kita lihat satu persatu mengenai kegiatan perdagangan dalam setiap kerajaan alam Melayu ini. Okey, yang pertama ialah Kerajaan Funan. Bagi Kerajaan Funan, pelabuhan yang terdapat dalam kerajaan ini ialah pelabuhan OCEO. Barang dagangan dalam kerajaan ini pula ialah damar, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Seterusnya adalah Kerajaan Champa. Pelabuhan dalam Kerajaan Champa ialah Turan, Kamran, Sri Banoy dan Maliti. Manakala barang yang didagangkan ialah beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Okey, berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan dalam Kerajaan Sriwijaya ialah Pelabuhan Palembang, yang mana barang dagangan dalam kerajaan ini ialah damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan sumbu badak. Okey, sekarang Kerajaan Angkor. Pelabuhan dalam Kerajaan Angkor ialah Yasodarapura. Barang dagangan dalam kerajaan ini ialah gaharu, buah pelaga, lilin, lebah, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Okey, sebelum cikgu terlupa, dalam kerajaan Sriwijaya tadi, pelabuhan dalam kerajaan Sriwijaya tu mempunyai jawatan Tuhan Watakburah, iaitu jawatan ini Tuhan Watakburah tu berperanan sebagai penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Okey, itu untuk pelabuhan dalam kerajaan Sriwijaya.
Okey, seterusnya Kerajaan Majapahit. Pelabuhan dalam Kerajaan Majapahit ialah Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Manakala barang yang menjadi dagangan dalam kerajaan ini ialah rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Okey, seterusnya adalah Kerajaan Kedah Tua. Pelabuhan dalam Kerajaan Kedah Tua ialah Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Barang dagangan dalam kerajaan ini pula ialah rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Okey, kerajaan yang terakhir ialah Kerajaan Gangganagara. Pelabuhan dalam kerajaan ini ialah Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput. Barang dagangannya pula ialah emas, biji timah, rempah ratus, kapur barus dan damar. Okey. Okey, dalam kerajaan Alam Melayu ni terdapat juga pedagang-pedagang luar yang berinteraksi untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Pedagang luar ni sering berdagang dengan alam Melayu, iaitu terdapat 4 pedagang luar. Yang pertama adalah pedagang Cina, yang kedua pedagang India, yang ketiga pedagang Arab dan yang terakhir adalah pedagang Parsi. Mereka ni membawa pelbagai barang dagangan ke alam Melayu untuk dijual dan ditukar dengan barangan daripada kerajaan alam Melayu. Okey. Sekarang kita lihat pedagang luar yang pertama ialah Cina. Cina membawa barangan seperti tembikar, sutera, pinggan mangkuk, gendang dan payung. Dan lagi satu ialah gula. Jadi tujuan mereka datang ke alam Melayu ni adalah untuk mendapatkan barangan yang mempunyai nilai perubatan dari alam Melayu. Okey, contohnya dia pun bawa Cina bawa sutera. Selain digunakan untuk membuat pakaian, sutera juga digunakan sebagai warkah diraja dan panji-panji kerajaan. Jadi, mereka bawa barangan semua ni untuk menukarkan barangan yang terdapat dalam alam Melayu seperti barangan perubatan. Okey, yang kedua adalah pedagang daripada India. Pedagang-pedagang daripada India membawa barangan seperti kain kapas, tembikar, akik iaitu sejenis batuan dan carnelian juga sejenis batuan. Ini kamu dapat lihat seperti aku tunjukkan ni, ini batuan akik dan ini batuan carnelian. Jadi, pedagang daripada India ni, mereka datang ke alam Melayu untuk mendapatkan rempah, gaharu dan kapur barus daripada alam Melayu. Manakala tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan sutera yang dibawa daripada Cina. Yang dibawa daripada pedagang-pedagang daripada Cina. Okey. Yang terakhir adalah pedagang Arab dan pedagang Parsi. Jadi pedagang daripada Arab ni mereka membawa barang dagangan seperti tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Kat sini kamu dapat lihat iaitu manik yang dibawa oleh kerajaan Arab dan Parsi dan ini dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi juga ialah tembikar. Jadi tujuan mereka datang ke alam Melayu ni adalah untuk mendapatkan rempah dan kayu wangi. Selain pada mendapatkan rempah dan kayu wangi, mereka juga membeli rempah dan kayu wangi untuk apa? Untuk didagang semula ke tanah Arab dan Rom. Okey. Okey, rumusan daripada pembelajaran kita hari ini iaitu mengenai kegiatan perdagangan dalam kerajaan alam Melayu. Iaitu kita dapat lihat aktiviti perdagangan dalam alam Melayu ni sedikit sebanyak telah membantu dalam memajukan dan membangunkan pelabuhan dan pembuatan kapal. Melalui kegiatan perdagangan, masyarakat mula mahir untuk membuat kapal dan
telah mahir dalam menguasai ilmu pelayaran. Hal ini menyebabkan mereka mampu untuk berlayar hingga ke Afrika. Jadi, pelajaran pada hari ini yang kita dapat adalah kita harus menghargai dan mencontohi kegigihan mereka untuk memajukan diri. Okey. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan berikan latihan dalam grup sebentar lagi. Okey, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh terus PM cikgu. Okey. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih.